Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, butterfly my stomach. Tapi selepas mendengar sedikit pendedahan tentang kajian tindakan daripada juri kita, Dr. Hairul, terasa terubat sikit kan kegementaran tu. Okey, so Assalamualaikum kepada div-div terhormat, kepada barisan juri yang pastinya pakar dalam bidang masing-masing, dan sidang dewan yang saya hormati dan muliakan sekalian. Okey, saya seperti nama di atas, Syahnur Azura binti Muhammad Saufi, merupakan guru perpustakaan dan media daripada SMK Pengiran Omar yang terletak di Sipitang, Sabah, merupakan daerah paling selatan di Sabah, okey, bersempadan dengan Brunei dan juga Sarawak, dan juga berjiran dengan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, salam Omarians make amazing result. Itu adalah tagline yang dicipta oleh pengetua saya. Okey, seterusnya sebab saya pembentang pertama agak gemetar, jadi rakan-rakan kata, Syah, berpantunlah sedikit kamu kan. Bah, dengarkanlah pantun dari saya. Boleh bah kalau kau? Okey, dari Sabah, okey, diri berkelana, di bumi Selangor kita bertemu. Kajian tindakan KGPM fokus dicana. Semoga bermanfaat, ilmu dikongsi. Okey. Sedikit pengenalan, saya merupakan GPM untuk SMK Pengiran Omar pada tahun 2018 hingga kini, dan menjadi lantikan jabatan bermula tahun 2021. Alhamdulillah. Seterusnya, okey, refleksi isu atau masalah kepada kajian saya. Kita sedia maklum, okey, tadi Hakim pun ada maklumkan bahawa saya nampak fokus adalah lebih kepada pelajar, betul? Lebih kepada murid, betul? Tetapi siapa yang mengurus murid dan siapa yang mengurus program untuk pelajar? Siapa? Kita bukan? Kita adalah GPM. Dan adakah tools ataupun ayat yang mengupayakan kita sebagai GPM sebagai pengurus kepada pusat sumber? Mungkin jawapannya agak kurang, okey, sumber yang mungkin kurang dan tiada, okey, tiada ataupun sangat kuranglah sebenarnya tools ataupun peralatan ataupun bahan yang membantu kita untuk mengurus pelajar, untuk mengurus pusat sumber itu. Jadi dengan tema Hari Guru 2022, iaitu guru lupa sikit iaitu guru tunjang sekolah sejahtera. Jadi kita boleh fokus kecilkan sedikit bahawa GPM tunjang pusat sumber sejahtera. Okey, kita tengok di sini. Pada tahun 2005 telah dikeluarkan satu perkeliling iktisas bilangan 3/2005 yang menyatakan bahawa GPM adalah tertakluk kepada 20 masa mengurus pusat sumber. Itu belum lagi ditambah dengan kita punya masa hakiki mengajar daripada 8 hingga 30 waktu. Jika ditambah, kita ambil yang paling maksimum 30 campur dengan 20 berapa? 50 waktu seminggu. Bayangkan kita nak mengurus pelajar untuk program-program pusat sumber yang mana minimum adalah 6 program membaca setahun. Jadi inilah yang saya hasilkan kes apabila ramai GPM yang cuba bertanya kepada saya, terutama di daerah saya lah, di daerah Sipitang, terdapat 24 buah sekolah. Semasa perbincangan amalan terbaik, ada yang bertanya, Syah, macam okey, Syah, macam mana Syah buat dokumen untuk pusat sumber? Terlalu banyak. Kita tengok di situ PMP 6 masa. Okey, kalau kita tengok masa GPM 20 waktu pentadbiran dan pengurusan dokumen dan fizikal. Kenapa saya tulis dokumen dan fizikal? Kerana setiap program yang kita laksanakan perlu bermula dengan perancangan, betul, seperti yang Dr. Hairi katakan tadi. Dan perancangan itu adalah bermula dengan kertas kerja, kemudian pelaksanaan, kemudian laporan, dan fizikal itu adalah mengurus bilik-bilik khas pusat sumber yang terlalu banyak. Okey, seterusnya dengan organisasi bahan, galakkan membaca literasi maklumat, pengawas pusat sumber sekolah dan juga bilik-bilik khas, semua melibatkan dokumen dan juga fizikal. Seterusnya pada tahun 2009 dikeluarkan satu lagi surat siaran yang memaklumkan pematuhan kepada pekeliling yang terdahulu, iaitu tahun 2005. Seterusnya pada tahun 2018 telah dikeluarkan satu kenyataan akhbar bertarikh 11 Oktober 2018 yang mengatakan guru perpustakaan dan media perlu menyediakan hanya 3 buah fail, hanya
Tetapi sebenarnya dalam hanya 3 buah file itu sub-file terlalu banyak, betul? Betul kan? Kita memang hadapi perkara ini. Jadi itulah isu bahawa GPM ni dalam masa mengurus program, mengurus pelajar, mengurus bilik, kita perlu mengurus dokumen, penyediaan dokumen. Jadi itu isu dan juga masalah yang dihadapi oleh guru perpustakaan dan media. Seterusnya, objektif kajian atau metodologi kajian. Saya nyatakan di sini 3 yang utama, iaitu memudahkan guru perpustakaan dan media menyediakan file PSS dan rekod kerja GPM, mengurangkan masa penyediaan dokumen PSS dengan menggunakan tapak dokumen yang terdapat di dalam kit GPM serta sebagai panduan buat GPM pemula. Seterusnya, untuk metodologi kajian. Di sini saya gunakan 2 kaedah, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Okey. Dan untuk tools yang saya guna adalah soal selidik bagi kuantitatif, di mana saya mengedarkan borang kepada responden saya seramai 23 orang GPM di daerah Sipitang, Sabah. Dan juga sebelum itu saya adakan juga temu bual dan juga analisis dokumen secara bersemuka semasa kami mengadakan PLC Amalan Terbaik PSS. Okey, kita teruskan dengan tinjauan masalah. Okey. Temu bual, okey, di mana saya menemu bual responden saya apabila mereka bertanyakan kepada saya tentang file-file yang saya sediakan. Syah, kamu mengajar BI 24 masa bertambah dengan masa PSS macam mana kamu selesaikan siapkan dokumen-dokumen PSS dengan baik. Jadi mereka bertanya kepada saya. Kemudian untuk soal selidik, saya berikan borang yang terbagi kepada 3, iaitu maklumat responden, pengalaman dan juga pengetahuan sebelum menggunakan kit GPM, dan juga yang ketiga, bahagian ketiga, pengalaman dan pengetahuan selepas menggunakan kit GPM. Okey, dari hasil tersebut, analisis tinjauan awal, saya menganalisa data dari tinjauan masalah, di mana selepas saya mendapat maklumat daripada responden saya 24 orang yang menggunakan kit GPM, hanya 12 orang sahaja yang mengisi borang soal selidik. Jadi saya responden adalah 12 orang. Okey, seterusnya tindakan yang dijalankan. Okey, bermula dengan penghasilan kit GPM. Bagaimana saya hasilkan kit GPM? Berdasarkan pengalaman saya menjadi GPM, saya memang menyediakan dokumen, saya memang menyimpan setiap dokumen, setiap kertas kerja, setiap laporan yang saya hasilkan, saya simpan dalam satu folder. Jadi inilah saya punya tapak yang mana saya keluarkan maklumat sekolah saya biarkan kosong. Okey, saya biarkan kosong dan setia diguna oleh rakan-rakan GPM lain. Jadi mudah, memang cepat. Mereka tidak perlu menaik daripada A, daripada mula sehingga habis. Mereka hanya perlu menukar saja maklumat sekolah mereka. Okey, pelaksanaan kajian pengenalan. Okey, pengenalan intervensi. Inilah penghasilan kit GPM saya. Seterusnya strategi intervensi bermula dengan penghasilan kit. Kemudian saya teruskan dengan perkongsian bahan kepada responden. Dan yang ketiga adalah mendapatkan data dan juga menganalisa data. Okey, ini dapatan kajian saya. Kita boleh tengok. Okey, saya menggunakan skala Likert 3 poin. 1 tidak, 2 kurang pasti, 3 ya. Jadi di situ kita ada data sebelum penggunaan, data selepas penggunaan. Jadi kita boleh tengok bahawa soalan 1, 2, 3 dan juga soalan 6, soalan 6 menguji tahap pengetahuan GPM tentang file-file dan juga dokumen yang terdapat dalam pusat sumber yang perlu disediakan oleh GPM. Jadi daripada, kalau kita tengok sebelum tu 8, kebanyakan menjadi 11. Maksudnya mereka semakin berpengetahuan. Manakala untuk soalan 7, soalan 8 menguji tahap kesukaran mereka menyediakan dokumen. Jadi kita boleh tengok sebelum dan selepas, di mana jumlah itu semakin menurun kerana mereka merasakan selepas menggunakan kit GPM, kesukaran yang mereka alami semakin kurang. Okey, jadi untuk graf yang seterusnya adalah pendapat responden tentang bahan yang terdapat dalam kit GPM. Jadi kita boleh tengok
Yang paling tinggi itulah sebenarnya warna dia. Sepatutnya lain-lain warna kan baru nampak. Yang paling tinggi itu adalah sebenarnya sangat setuju. Macam berbeza sedikit warna ya daripada yang asal. Okey. Jadi sebenarnya ramai yang sangat setuju bahawa kit GPM ini memudahkan mereka, memendekkan masa penyediaan dan juga menjadi fungsi ataupun sumber rujukan kepada GPM yang mana ini adalah menjawab dan memenuhi 3 objektif utama penyediaan kajian tindakan saya. Okay, I bet this is the last slide, but referensi akhir ini yang saya katakan tadi. Okay, satu, memudahkan, mempercepatkan dan sebagai sumber rujukan. Kita boleh tengok bahawa sebanyak 92% GPM semakin berpengetahuan untuk menyediakan dokumen dan juga semakin cepat, sebanyak 75% bersetuju ia semakin memudahkan mereka menyediakan dokumen. Dan sebagai nilai tambah, kita boleh tengok memudahkan pemantauan oleh Petilai Anugerah APSS. Okey. Ini adalah macam mana saya mengumpulkan dan saya kongsikan dalam bentuk Google Drive. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar dokumen yang saya guna dan juga penghasilan kit GPM. Dan gambar di bawah ni adalah adalah bahan serta dokumen yang terdapat dalam folder kit GPM. Okey, ini adalah maklum-maklum malas yang saya terima daripada pengguna kit GPM, alhamdulillah. Dan ini adalah akhir sehingga Mei 2022. Okey, setelah saya sekelip di kalangan GPM seluruh Malaysia, pengguna meningkat daripada 2019 sehingga 2022 berjumlah lebih kurang 1,437 GPM yang sudah menggunakan kit GPM. Alhamdulillah. Okey, sekian pembentangan dari saya. Yang baik itu dari Allah SWT dan yang kurang itu adalah dari diri saya sendiri. Okey, baik, terima kasih. Test 1, 2, 3. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita ni nak cakap seorang-seorang kan tu macam mana nanti Oh, tu gili-gili nanti kalau ada tambahan boleh lah Okay. Tadi kepada Puan Syahnur Azura jauh daripada negeri Sabah. To all participant and presenter cards for the big hands to Puan Syahnur Azura Sophie. Lajunya bercakap. Because you provide 10 minutes sebelum minit semua nak kerja, jadi begitulah. Maafkan saya. Tapi sebenarnya saya jelaslah apa yang cikgu sampaikan tu. Alhamdulillah. Okay, ada refleksi masalah, ada penyelesaian dan tadi dah ramai guna. Berapa ribu orang? 1,000 lebih guna? Setakat Mei 2022, 1,437. Ini memang masa pandemik ke ataupun sekarang-sekarang pun guna juga? Yes, masih sebab kita belum lagi berubah format, jadi masih digunakan sehingga kini lah. Okey, baik. Bila dah ada kit ni, mungkin boleh buat tambahan untuk buat My IPO. Tahu My IPO? Patent. Ya, patent kan. Okey. Bila dah kongsikan dengan guru-guru, apakah agaknya yang cikgu rasa sangat puas hati bila cikgu tu dah gunakan kit ini di sekolah masing-masing? Boleh beritahu saya tak? Diri saya sendiri berpuas hati. Cikgu dan juga kawan-kawan yang kata dah guna tadi. Okey, alhamdulillah. Bagi diri saya, of course, sebab saya mencipta kit GPM ini dan ia sangat memudahkan saya. Wherever saya nak guna, saya just klik pilih and then saya boleh terus guna. Dan bagi rakan-rakan, kita boleh tengok tadi ada beberapa maklum malas dari rakan-rakan seluruh Malaysia yang menggunakan kit GPM dan even ada juga di kalangan sini berjumpa saya secara berdepan mengatakan bahawa ia sangat membantu dan memudahkan mereka untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan dokumen pusat sumber. Okey, baik. Siapa yang kat sini ada guna tu? Ada contoh? Ramai guna. Alhamdulillah. Bagus ke tak bagus? Bagus. Dengar juri bagus. Memudahkan betul. Dah ada kata memudahkan. Ya, live evidence. Ada soalan? Okey, Puan Syahnur ya. Ya, saya. Mungkin untuk memperkukuhkan lagi dapatan-dapatan daripada survey yang terbuat tentang kepuasan pengguna terhadap kit ini. Okey. Mungkin boleh kita dapatkan daripada pihak-pihak tertentu, daripada BSTP ke ataupun daripada SSTP sendiri terhadap keberkesanan. Mungkin ada tak dia relate dengan betul instrumen penilaian pusat sumber sekolah cemerlang ke di peringkat
negeri ataupun kebangsaan. Jadi di sini kita dapat tengok bahawa dia ada korelasi antara kit yang dibuat tu dengan instrumen penilaian itu sendiri. Jadi di situ kalau dapatlah pengiktirafan itu didapat, semula memperkukuhkan lagi lah terhadap keberkesanan kit ini yang untuk. Ya, okey. Alhamdulillah, terima kasih atas komen tersebut. Dan sebenarnya kenapa saya semakin orang kata bersemangat untuk berkongsi kit GPM ini, kerana saya sendiri dinilai oleh GPM daripada sekolah saya sendiri, dinilai oleh penilai APSS pada tahun 2020. Bila mereka selak mengikut rubrik yang disediakan, wah terus ada, okey 1.1 di sini, mereka selak 1.2. Jadi mereka kata ini sangat memudahkan mereka, dan mereka yang menggalakkan saya untuk terus berkongsi. Alhamdulillah. Dan mungkin serasa asbab presi ini, pada tahun pertama kami masuk bertanding, keputusan kami daripada nombor 8 di peringkat negeri, dan pada tahun seterusnya kami dapat memperbaiki kepada nombor 5 dalam negeri lah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya ada juga pembeli dari kalangan SSTP juga sebenarnya yang membeli kit saya untuk dikongsikan dengan GPM daerah masing-masing. Okey. Cuma satu tambahan saya tadi mengenai perkeliling ikhtisas bilangan 3 tahun 2005 tadi, iaitu bidang tugas tu ya. PNP tu 6 hingga 8 waktu tu. Bagi jelas di situ kerana dia bukan 6 waktu bersih ya, dia bukan 6 waktu, 6 hingga 8 waktu. Kalau tuan-tuan perempuan tengok pada perkeliling ikhtisas bilangan 3 tahun 2005 itu 6 hingga 8 waktu dia punya pengajaran. Pembahagian dia. Yes. Oh, jadi 6 hingga 8 waktu maksudnya bahagian lain boleh dikurangkan lah begitu. Dia maksimum dia 8 ke 8 waktu. Okey. Tapi ia bergantung kepada budi bicara kepada pentadbir sekolah nak berikan, tapi seelok-eloknya memang dalam perkeliling itu menyatakan bahawa 6 hingga 8 waktu. Ya. Baik, terima kasih tuan. Ya. Terima kasih. Dan muka ada senyum sikit. Okey, jadi itu saja. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah.